Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to another episode on the Luhur's podcast with me Bilal, And me, Ahyat. where we will be discussing anything related to Islamic knowledge, either its students, teachers, scholars, books, and even the surroundings. Yep. Basically the whole ecosystem of Islamic knowledge. Yes. And before, on episode 4, Episode, yep. kah? 5. 5, Episode 5. sorry. Kita ni cakap pasal kritik. Yep. Budaya kritik ataupun the critic culture lah dalam Islamic knowledge tradition. And rasanya tu macam belum complete. Mungkin ia akan membawa kepada satu persoalan kali lah yang masih berlegar. Mungkin di sebahagian pendengar kali yang mendengar that episode lah. So, apa cerita? Okay, bila mana kita ni berbicara pasal kritik kan tu, mungkin antara persoalan yang berkaitan yang boleh timbul ialah mengenai adab. Why? Pasal kadang-kadang apabila ada satu kritikan di antara card yang malar kena pakai ialah Dia beradab. catuk Ataupun jangan tak kritik-kritik. Kita ni jaga adab kita ni. contohnya artinya itu card yang malar dipakai lah. Dan lebih buruknya lagi kalau dipakai oleh orang yang dikritik. Kan, artinya kalau dia yang memakai itu third party, mungkin lebih dapat diterima sikit lah. Mungkin mungkin tadi dapat katakan dulu buat masa ni arguably salah, tapi ia akan lebih buruk kalau sekiranya yang memakai kad atau ialah orang dikritik sebagai defense-nya kan. Artinya Ia lari daripada kritikan. ya, artinya bila mana orang mengkritik ia punya ideas ataupun ia punya perkataan, contohnya opinion, dan ia mengeluarkan kad atau sebagai jawapan. Jangan takut dikritik. Sebab Indah berhadap kamu ni. Yep. Macam tu. ataupun aku nak perlu respon kepada orang yang dia beradab contohnya, tanpa ia address kritik itu sendiri kan. Yang mana dalam scene ataupun dalam scene akademik kah, hatta dalam scene knowledge itu sendiri, dan mengikut kepada kaedah prinsip Islamic punya tradition, knowledge tradition pun, sebenarnya benda tu benda yang indah sepatutnya lah. Benda yang bertentangan kali dengan roh sebenar Islamic knowledge itu. Macam yang kita ni bincangkan dalam 2 episod lepas itu. Episod yang ke 5 tu kan. Macam tu. So, the question is, apa kan sebenarnya adab ni? Kan Atau kita dah cakap pasal durang punya defend mechanism is Indo ku mau respon kritikanmu tu pasal aku akan jaga adabku. Macam tu. So, apa sebenarnya adab ni? Ya. Ia ada beberapa version belang sebenarnya. Artinya kita ni kan lihat di sini apa definition adab itu, ataupun tadi dah pakai definition lah. Tadi pakai kefahaman lah kali. Kefahaman adab itu di sisi ataupun yang berada di minda sebagian orang, perception yang ada. Dan kita ni lepas itu akan cuba melihat sebenarnya adab itu apa, ataupun kita akan cuba kupas lah sebenarnya adab itu apa, dan adakah ia sama dengan persepsi ataupun sebahagian persepsi yang ada lah mengenai adab itu. Dan mungkin ataupun sebelum kita masuk ke sana, perlu kita ni akui dulu bahawa memang ulama dulu meletakkan adab itu sebagai satu perkara yang penting. Aku rasa tu perlu kita ni tegaskan dululah. Dia supaya kita ni indah menafikan bahawa adab itu memang ada dalam knowledge ni lah. Knowledge sini ni memang ada satu konsep yang namanya adab, dan ia satu konsep yang perlu dijunjung dan diperhatikan lah oleh setiap yang berada dalam scene ni. Artinya ada banyak qaul lah, contohnya macam al-adab qabla al-ilm, contohnya kan, adab itu datang dulu sebelum ilmu, dan yang seumpama dengannya lah. So benda tu pada asalnya memang ada. Ia bukan something, ataupun kita ni ada claim lah yang ia something yang diada-adakan. Ia memang ada. Artinya
bermula daripada ulama salafus soleh pun banyak membincangkan mengenai adab ni lah kan. Macam adab itu membawa berkat ya. Contohnya ataupun Abdullah bin Mubarak contohnya, ia mengatakan yang ia belajar adab berapa tahun contohnya, dan ilmu berapa tahun. Artinya konsep itu basically adalah saja. Atau kita ni tegaskan dulu awal-awal lah supaya ini disalah fahami. Tapi yang kita ni kan cuba argue di sini ialah bukan mengenai the existence of adab itu sendiri, konsepnya tu. Atau satu perkara yang kita ni sepakati lah. Ya memang ada. Ya memang ada. Siapa yang mengatakan ada sangat-sangat susah lah untuk menjustify yang mengatakan ia nada tu. Sebab macam yang kita ni tadi, ia didapati dalam banyak teks dan riwayat daripada para ulama. Ia memang dianggap sebagai satu roh lah dalam Islamic knowledge system ni. Ia satu benda yang sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi yang kita ni cuba bincangkan dalam episod ini ialah the understanding of adab itself macam tu, sehingga ia indah membawa kepada kesalahfahaman dan salah guna. Macam tadi tu kan, artinya isu yang tadi bawa awal ialah bila mana disalah guna tu, artinya untuk menafikan budaya kritik ataupun untuk memberhentikan, malah mematikan lah budaya kritik di bawah kad adab ni. Yang mana tu seperti mana yang akan tadi bincangkan lepas ni, yang akan tadi kupas lepas ni, sangat-sangat bertentangan lah dengan roh ilmu Islam itu sendiri. Yes. Suatu first lah yang perlu di-address. Lepas itu baru tadi masuk kepada definition ni ataupun kefahaman adab ni apa sebenarnya kan. To make it easy adab ni bukannya macam cium tangan, lemah lembut. Itu contoh lah contoh kepada sebahagian daripada adab itu. Artinya kita ni mesti bezakan antara konsep adab itu sendiri dengan beberapa perbuatan yang boleh jadi timbul daripada kefahaman konsep itu sendiri. Macam tu. So yang akan kita ni mau tahu konsepnya dulu. Konsepnya dulu. Okay. Kita ni indah mau terikat dengan perbuatan ataupun apa tu namanya, perbuatan yang spesifik lah dulu. Tadi mesti tahu konsepnya dulu. Daripada konsep tadi tahu timbul benda-benda macam tu kan, ataupun hasil lah hasilnya. Ya, natijah daripada artinya perbuatan yang timbul daripada adab itu sendiri kan. Atau yang tadi itulah macam cium tangan kah contohnya, merendahkan suara dan lain-lain. Itu perbuatan-perbuatan yang timbul berdasarkan kepada konsep adab itu sendiri. So terpaksa kita ni address dulu that konsep atau apa. Apa? So to make it easy adab itu mungkin dapat difahami sebagai satu tata cara yang khusus lah dalam bermuamalat dengan pelbagai aspek atau secara umumnya. Artinya tata cara yang tertib dan khusus dalam berhadapan ataupun bertaamul, bermuamalat dengan perkara-perkara ni. Artinya kalau kita ni kan sampitkan lagi konteksnya dalam ilmu, basically tata cara ataupun tata tertib yang sempurna dalam bertaamul ataupun bergaul dengan apa yang berkaitan ilmu, sama ada dengan ilmu itu sendiri, dengan guru, dengan sesama student, dengan materialnya, bukunya contohnya, dan dengan konsep-konsep dalam ilmu itu sendirilah. Itu semua termasuk dalam adab itu. So itu perlu difahami dulu. Artinya ia tata cara yang khusus ataupun sempurna lah. Artinya the right, bukan the right, tapi the complete artinya ia sebagai pelengkap lah kepada ilmu itu sendiri. Itu yang mesti tani faham lah. Dan aku rasa dapat dibalikkan kepada satu perkara sebenarnya, konsep adab dalam ilmu ni, iaitu ta'zim kepada ilmu tu ataupun pengagungan kepada nilai ilmu tu. Itu aku rasa konsep yang paling asas lah, yang mendasari semua tu adab dalam ilmu tu. Artinya semua adab-adab yang disebutkan mengenai ilmu didasari atas satu value, iaitu pengagungan terhadap nilai ilmu itu sendiri. Nilai ilmu tu. Artinya kita ni ataupun kesedaran kita ni bahawa ilmu itu merupakan satu perkara yang
besar dan agung, atau yang akhirnya akan mendasari semua perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai adab. Ilmu itu sendiri. Contoh. Dan kita ni tahu bahawa adab-adab ilmu ni memang ada ia punya subsectionnya lah dalam kita ni punya tradition kan. Artinya ada beberapa kitab yang ditulis mengenai adab-adab belajar mengajar ni. Ta'lim muta'allim. Ta'lim muta'allim Imam Zarnuji contohnya, ataupun muqaddimah. Imam Nawawi punya muqaddimah dalam kitab Majmu', panjang lebar pun membincangkan mengenai adab belajar dan mengajar ataupun adab ilmu itu sendirilah. Hatta dalam satu kitab yang lain, Imam Nawawi, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, pun di awalnya walaupun kitab itu mengenai adab pembaca Quran, tapi di awal ia membincangkan mengenai adab penuntut ilmu itu sendiri. Kita ni ada Tazkiratus Sami', Qadi bin Jama'ah juga kan yang mengenai itu. Dan kalau kita ni go contemporary sikit, mungkin Ma'alim Irsyadiyah, dan banyak lagi lah yang ditulis dalam subsection ni. So apabila tadi baca kan semua kitab-kitab itu, tadi akan dapati bahawa semuanya bertumpu arah satu perkara, which is ta'zim itu, ataupun pengagungan terhadap nilai ilmu itu, atau yang melahirkan adab-adab itu semua. Secara umumnya itulah kali yang perlu difahami oleh sesiapa saja yang akan memahami konsep adab itu sebelum kita ni go lebih lanjut lah selepas itu. Itu konsepnya. Jadi persoalan seterusnya ialah yang disebutkan tadi itu. Cuma ada dengan perbuatan-perbuatan yang khusus itu kan. Macam cium tangan, datang awal contohnya, membuat persediaan sebelum belajar, membersihkan diri dia, memakai pakaian-pakaian yang bagus, berharum-haruman, membersihkan diri, berwudu contohnya. Ini semua yang memang disebutkan dalam kitab-kitab yang ditulis khusus dalam adab ilmu kan. Kita ni mengatakan bahawa semua tu balik just semula kepada pengagungan kepada ilmu tu. Contohnya saja Imam Malik lah, yang biasa dijadikan contoh lah dalam adab ilmu ni. Apabila ia akan meriwayatkan hadis kan, ia akan mandi, ia akan memakai pakaian yang bagus, bersiwak, berharum-haruman, malah ruangan itu akan diharumkannya, dan ia akan hanya meriwayatkan dalam keadaan duduk contohnya, dan lain-lain. Semua tu biasanya difahami sebagai adabnya, atau adab Imam Maliknya terhadap ilmu. Tapi persoalan utamanya sebenarnya ialah apa yang menjadi pendorong dan mendasari perbuatan Imam Malik itu kan. Sudah tentu ialah pengagungan terhadap nilai ilmu ataupun nilai hadis itulah yang akan diriwayatkan itu. Dan sebab itu juga adab-adab lain, macam mana tadi ambil saja adab penuntut ilmu lah contohnya kan. Contohnya salah seorang murid Imam Syafi'i, ia indah mau untuk minum ataupun makan di depan Imam Syafi'i ketika belajar. Kenapa? Soalannya kenapa? Adakah ia sesuatu yang tertulis dalam mana-mana dalil? Indah juga. Ia bukan sesuatu yang ada larangan khusus untuk indah makan dan minum ketika belajar, hadapan cikgu. Indah. Tapi lebih kepada berdasarkan pengagungannya Imam Syafi'i sebagai gurunya, dan pengagungannya Imam Syafi'i sebagai gurunya terbina di atas pengagungannya terhadap ilmu itu sendiri. Nilai ilmu itu. Sebab Imam Syafi'i itu gurunya yang menjadi perantara untuk ia belurih ilmu itu. Sama juga lah murid Imam Syafi'i yang menceritakan ia membilak kertas. Ia membilak kertas, ia membunyikan kertas itu, takut Imam Syafi'i terganggu. Kenapa? Dan itu biasa digelar sebagai ini adab yang tinggi daripada murid Imam Syafi'i. Tapi apa sebenarnya dasar ia membuat itu? Nilai ilmu itu. Sebab Imam Syafi'i itu gurunya, dan adabnya ialah ia indah mau mengganggu gurunya itu ketika mengajar, kerana gangguan yang berlaku ketika mengajar akan efek ia punya pengajarannya itu sendiri, dan akan affecting kepada ilmu yang disampaikan. Dan apabila efek pada ilmu yang disampaikan, dan artinya ada kecuaian terhadap pengagungan ilmu itu sendiri kan. Sebab itu ia menggunakan ataupun melakukan perbuatan cuma tu. Jadi the essence of all adab-adab yang disebutkan dalam mana-mana kitab itu perlu diketahui lah tu. Nilai ilmu.
nilai ilmu pengagungan tu. terhadap Pengagungan terhadap nilai ilmu tu. Macam okay. Setuju. Artinya bukan semestinya seorang penuntut atau mesti tah membuat macam itu. Tanpa, artinya kalau ia anda faham akan konsep pengagungan nilai ilmu ni, inda juga peda-peda sebenarnya. Lurus. Ngam. Artinya kenapa kita ni mendahulukan perbincangan konsep ni sebelum kan bincangan di antara adab-adabnya ialah A, B, C, D. Sebab kita ni dah mau yang student tu fikir adab tu sekadar perbuatan tu yang kosong daripada nilai di belakangnya kan. Dia macam ia tahu bahawa contohnya aku dah dapat makan minum ketika belajar depan guru. Tapi kenapa? Pasal cikgu ko karang nyamal lapar. Contohnya ataupun dia takut terseliur kah contohnya fikirnya contoh. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan berdasarkan itu semata-mata kan. Pasal kita ni mendapati ada beberapa orang okey saja. Contohnya lurus. Cikgunya indah pun terasa. Contohnya ataupun cikgunya sendiri yang silakan makan. Silakan contohnya. Malah ngeteh. Mungkin atau membantu proses pembelajaran contohnya. Sakit kepala. Minum dulu. Okey, ini ada sedikit cerita lah. Dulu tem belajar ilmu kalam dengan Syekh Basil Sadar di Jordan. Di Jordan. Ia ada satu part atau yang menerangkannya, ia part yang complicated lah dan payah. Semua kami kau dahi sudah. Kali banyak. Kalau teruskan tau bertamu kirai. Teruskan bertamu kirai. Sekali berehat dulu lah. Kali lepas itu ia cerita lah badarnya part ani ataupun ilmu ni lah secara umumnya ni ilmu kalam ni bisa dipelajari dalam keadaan santai lah. Santai, minum teh sambil cuba untuk memahami konsep dan isi ilmu tu. Sebab benar ia satu perkara yang complicated dan payah. Artinya kalau sekiranya student itu terlampau tense, mungkin ia memayahkan lagi proses itu. So perlu terpulang disediakan teh contohnya ataupun kopi contohnya untuk otak itu lebih laju berjalan. So kalau dia orang tu dah faham macam ya melanggar adab contohnya. Dok mau minum. Melanggar adab contohnya. Hidangan sudah. Padahal benda tu sebenarnya membantu proses transfer ilmu knowledge itu kan. Malah guru itu sendiri yang menganjurkan benda tu. Jadinya Ani mengelak daripada rigidity tu bilang tu. Ia terlampau kaku dalam perbuatan yang kosong daripada nilai macam tu. Okey. Menarik pasal rigidity kaku apa tu? Dulunya kedai aku lihat biasalah kita ni budaya kita ni orang Melayu apabila belajar hadapan guru tu kita akan duduk bersila. Okey. Kan? Pengenal pakaiannya. Ya. Tapi mengherankan apabila sudah contohnya berada di luar negeri di beberapa majlis. Dapati orang yang belajar ni indah pun duduk bersila. Ada yang belunjur, ada yang tangan pendek bajunya, then ada yang bukan duduk di lantai pun juga untuk bermeja atau apa. Okay. So tema tu dalam otakku memang dari tebu barakat ni. Okay. Dan itu lepas perbincangan ni tadi kan, itu sebenarnya adab yang kan tanpa ada pemahaman di belakangnya, which is pengagungan terhadap nilai ilmu. Kan? Artinya macam pakaian, cara duduk, setting apa tu sebenarnya indah pun berfaedah ataupun indah pun membagi kesan terhadap transferring proses ilmu tu. Kalau indah melihat kepada background apa sebenarnya punca perbuatan adab itu. Dan ni aku rasa itu tu macam yang tadi sebutkan tadi kan, oleh sebab adab ni indah digovern oleh mana-mana dalil syarak, akhirnya ia digovern oleh uruf ataupun adat lah. Adat tempat itu. Adat tempat itu. Ya itu tu macam tadi kan, contohnya pakaian sajalah. Artinya sebagai yang merasai kelas contohnya dars kelas yang di dalam negeri dan luar negeri terdapat perbezaan besar macam yang disebutkan tadi itulah. Artinya macam di dalam negeri kita ni punya adat ataupun uruf itu, pengagungan ataupun yang
terhormat ialah pakaian yang khusus lagi, pakaian yang tadi pakai ke masjid contohnya, macam daripada jubah ataupun daripada Cerah Melayu ya, ataupun yang at least tangan panjang contohnya, bertupi, berserban dan beridal lain-lain. Atau dalam uruf kita ni ataupun adat kita ni, atau dikira sebagai tanda pengagungan dan penghormatan lah terhadap ilmu tu. Atau indah menafikan yang dalam setengah tempat urufnya berbeza. Indah dikira contohnya orang tu memakai seluar jeans untuk belajar atau sebagai kurangnya penghormatan dan pengagungan terhadap ilmu. Walaupun mungkin di tempat itu kalau memakai pakaian yang bagus ataupun pakaian yang jubah contohnya, mengikut sunnah itu bonus, tapi memakai bukan pakaian itu bukan dikira sebagai kurang hormat ataupun kurang teliti terhadap adab menuntut ilmu tu. Jadi ni satu poin penting kali juga, bahawa adab itu bukan something yang rigid dan kaku di semua situasi dan di semua setting dan di semua tempat. Malah ia digovern, diikat oleh adat ataupun uruf setempat lah maksudnya. Artinya apa yang dikira oleh masyarakat itu sebagai penghormatan terhadap ilmu. Penghormatan lah, sorry. Apa yang dikira oleh sesuatu masyarakat itu sebagai tanda penghormatan. So, itu yang tadi buat terhadap ilmu tu. Kalau dia diarah dalam masyarakat atau macam masyarakat ni lah, seseorang itu dikira menghormati apa-apa yang bernuansa agama dengan pakaian yang tertentu, pakaian yang khusus, dan adab itu menuntut kita ni dalam setting ni untuk macam tu. Tapi adakah tadi boleh mengimpose atau benda tu cakap orang lain salah? Dalam setting yang lain contohnya, bila tadi melihat contohnya lah, tadi melihat dalam video-video contohnya durus ataupun kelas-kelas arah negara lain, yang mana tadi lihat contohnya diorang pakai pakaian biasa, contohnya hatta gurunya pakai tie contohnya, pakai coat, minda pakai tupi. Tadi menghukum bahawa benda tu melanggar adab. Itu sangat-sangat rigid lah, dan itu berpunca daripada indah faham akan konsep adab itu sendiri kan. Tadi macam itu tu contohnya kan yang ku tahu di Afrika, diorang berlimpang ketika mengajar ilmu ataupun belajar ilmu tu sesuatu yang biasa bukan dikira sebagai kurang penghormatan terhadap ilmu. Dia lah dapat kenaikan impos tadi punya adab arah durang. Seperti mana durang dapat impos benda tu ni ya. Kalau orang kita ni berlimpangan, ini lah dapat tidur. Contohnya sebab benda tu dikira sebagai kurang adab ataupun tidak hormat dalam kita ni punya adat dan uruf. Ya. Contohnya kira itu tu adab tu bukan something yang rigid dan inflexible lah. Macam lah dulu first ku kerja dengan sama je lah ceritanya. Aku dia kenal siapa cara usul guru tu lah. Aku sebagai seorang student yang first datang tema tu awal. Jadi ada orang ni muda masih. Usulnya muda lah tema tu. Ia pakai sneakers. Dia pakai sneaker putih. Kali ia yang menyambut seluar jeans sama baju t-shirt lah macam tu. Kali ia yang menyambut, aku fikir student juga. Kali Assalamualaikum ni duduk macam biasa. Kali nunggu luar. Kali nunggu ni mana dia guru ni kan ada orang datang. Kali rupanya ia yang ajar. Macam tu. So tema tu macam sedikit culture shock sedikit. Serius lah. Macam Sandi, ia punya kasut lagi lawa dari kasutku. Ia punya kasut tu kasut sneaker putih. Tapi dari segi keilmuan, ia indah diragukan lagi lah. Syekh Abdul Salam Abu Nizar yang ajar usul fikih. Tapi itu tu balik sebenarnya poin tadi, benda tu bukan dikira sebagai kurang menghormati ilmu lah. Di sana maksudnya cuma tu. Jadi poinnya sini ialah dengan memahami konsep adab sebenar, tadi terhindar daripada rigidity dalam mengimpos adab betul ada orang lain. Kan artinya macam tupi je lah. Sebagai student yang datang daripada kawasan kita ni, aku sendiri secara peribadi teguh lah dalam memegang bahawa sekurang-kurangnya majlis ilmu tu memakai tupi. Leras. Tapi adakah aku boleh menghukum
Orang lain yang tema aku di Jordan itulah dorang banyak majoriti yang memakai topi India juga. Walaupun itu tu kira, tapi ada sekali tu aku datang dia pakai topi kan, guru gue tu sadar saya bahasa dia tu dah pernah pakai topi je, pakailah topi je. Kira benda tu benda bonus lah ada orang macam tu, kira daripada penghalusan, dan dia tahu bahawa di sisi masyarakatku tema tu ataupun di sisi kawasanku dan dalam culture budaya kita ni, benda tu benda yang dikira sebagai penghormatan, maka pakailah macam tu. So itu satu poin yang penting lah juga untuk mengelak daripada betul kesempitan lah, dan apalagi kalau cuba benda tu diimpos ataupun dihukum orang lain yang arah tempat pengajian lain, malah tempat lain contohnya. Setiap satu tu ada ia punya adat, dan adat yang menggovern adab. Atu kali kaedahnya. Okay. So kita ni cakap tadi mula-mula pasal budaya kritik. Pada episod 5 2 episod sebelum ni. Okay. So apa kena mengena adab sama kritik? Orang cakap jangan tadi kritik tu indah berhadap. Adakah dengan kita ni mengkritik atau benar kita ni telah melanggar adab? Kah sebenarnya dengan mengkritik itu kita ni beradab tu kita ni jaga? Ya tu. Pasal kalau dilihat daripada surface, daripada apa yang kita bincangkan tadi, konsep adab itu bukannya terhad kepada merendahkan suara, berkata baik, berpakaian elok, berharum-haruman, menghormati guru ke apa. Bukan sekadar tu, tapi ada lagi yang paling penting untuk difahami daripada konsep adab itu ialah penghormatan terhadap nilai ilmu. Ilmu itu sendiri. Jadinya dalam membincangkan mengenai kritik, kan, apabila seseorang itu datang dengan ideologi ataupun dengan opinion, dengan dia punya kenyataan terhadap sesuatu perkara, sekali apabila disangkal dan ia mula berkata kau ni indah hadapnya, ada berhadap, ataupun tiba-tiba ada orang lain yang melihat perbuatan orang yang menyangkal akan sesuatu dakwaan dikatakan indah berhadap. Tapi kalau dilihat secara zahir ataupun dilihat daripada kaedah tadi, sebenarnya indah secara langsung dengan menegur kesalahan ataupun dengan mengkritik itu sebenarnya telah menjaga adab. Pasal meninggikan nilai ilmu tu. Pasal kalau ia salah, memang kita tidak akan cakap bersalah. Ya. Jadinya macam mana sebenarnya bagimu? Aku rasa akar masalah maybe lah arah dalam konsep pengagungan ilmu tu kan, dalamnya terkandung ataupun yang merangkumi pengagungan ataupun penghormatan terhadap guru itu sendiri kan. Itu satu perkara yang tadi sepakati lah, bahawa memang daripada tanda pengagungan tadi terhadap nilai ilmu itu ialah penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang menyampaikan ilmu Torah tadi, which is guru itu lah. Dan kita ni sudah bincangkan tadi, ada berbagai macam penzahiran adab terhadap guru ni kan, dengan tadi indah mengacau ia, indah membebankan ia, dengan mengucapkan kalimah yang baik arahnya dan lain-lain. Tapi aku rasa akarnya di sana, maksudnya pemikiran yang mengatakan bahawa kritikan atau melanggar adab terhadap guru mungkin berakar daripada kesalahfahaman terhadap perbuatan menghormati guru tu, ataupun mahabbah lah, kecintaan terhadap guru kan. Artinya daripada adab juga terhadap guru tu ialah kita ni melahirkan ataupun menzahirkan rasa kasih dan sayang rasa kasih dan sayang arah guru tu kan. Sebab ia telah melakukan suatu benda yang baik arah tani, ataupun membuat ihsan arah tani lah dengan meluangkan masanya ataupun ilmunya untuk kita ni. Tapi adakah itu bermaksud ataupun adakah menghormati guru dan mencintai guru itu merangkumi juga di dalamnya menerima segala kesalahan ataupun mendiamkan segala kesalahannya dan menyimpannya dalam hati saja, ataupun malah lebih terang kalau sekiranya kita ni fikir daripada adab kita terhadap guru itu ialah kita ni membenarkan semua apa cakapnya, walaupun ia bertentangan dengan kaedah ilmu itu sendiri.
Dan ini membawa kepada artinya Inda lagi nampak salah tu bah. Awal Semua terlurus. Ini membawa kepada budaya taklid tu kan, yang pernah juga dibincangkan dalam beberapa episod sebelum ni lah. Taklimi. Taklimi, budaya taklimi yang mengatakan ataupun ia hanya mengulang saja apa cakap gurunya, ataupun ia menilai kebenaran itu melalui apanya gurunya saja. Apanya guruku semua terlurus tu. Dan apa yang bertentangan dengan apanya guruku confirm sudah salah. Tanpa melihat kepada gurumu lurus. Macam kau tahu gurumu lurus? So guruku memang lurus. Macam kau tahu gurumu tu Inda dapat Inda lurus. Contohnya kan. Ya, pasal ya guruku contohnya. Dan lain-lain kan. Artinya melihat kebenaran itu daripada orang, bukan menilai orang daripada kebenaran. Terbalik kan, daripada kaedah Imam Ghazali itu yang pernah disebutkan dalam beberapa episod sebelum ni. Jadi perlu ditegaskan di sini bahawa selain daripada ada adab terhadap guru yang menyampaikan ilmu arah tadi, di antara adab terhadap ilmu itu sendiri juga ialah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, atau di antara tuntutan pengagungan tadi terhadap ilmu itu. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Artinya yang hak kita diletakkan di arah yang hak, yang batil ataupun salah kita diletakkan di arah yang salah. Artinya kalau tiap benda tu ataupun sesuatu idea, sesuatu perkataan, sesuatu opinion, pendapat, dakwaan bila dinilai dengan garisan ilmu, kaedah ilmu tu ia salah, ia batil, maka daripada tuntutan adab tadi terhadap ilmu itu sendiri ialah untuk mengatakan ia salah. Sebab dengan atutah kita ni meninggikan ilmu itu sendiri kan. Artinya tadi ambil tadi beberapa konsep lah ataupun beberapa perkara. Ni kata ni tadi ada adab terhadap guru yang menyampaikan ilmu arah tadi. Tadi ada adab terhadap murid, iaitu yang mengambil ilmu dari kita ni, dan ada adab terhadap sesama kawan lah, maksudnya colleague yang sama-sama mengambil ilmu daripada kita ni. Dan semua tu orang kan tak? Tapi yang menyatukan diorang semua ialah ilmu itu sendiri. So artinya kita ni ada adab dan tanggungjawab terhadap ilmu itu sendiri, dan itu didahulukan daripada semua tu yang orang. Sebab semua yang tadi itu kenapa tadi mesti beradab arah diorang? Sebab ilmu itu sendiri kan. Artinya yang menjadi sebab utama, faktor utama lah. Kenapa tadi mesti beradab arah guru, beradab arah murid, beradab arah sesama kawan? Sebab diorang itu ada kaitan dengan ilmu. Artinya adab yang utamanya arah ilmu itu sendiri. Dan di antara tuntutan adab terhadap ilmu ialah menyatakan bahawa kalau perkara itu salah, ia salah. Dan kalau perkara itu benar, ia benar. Dan semua itu ditimbang dan disukat menggunakan kaedah ilmu itu sendiri. Jadi adakah perbuatan mengkritik ataupun budaya, kan sudah tadi sabitkan pada episod 2 episod sebelum ini bahawa kritik itu menjadi budaya dalam tradisi keilmuan Islam. Adakah budaya mengkritik itu dikira melanggar adab terhadap guru? Tidak. Siapa berani mengatakan contohnya Imam Ghazali itu dia beradab terhadap Imam Juwaini contohnya, ataupun mengatakan Imam Daraqutni dia beradab terhadap Imam Bukhari, ataupun Imam Syafi'i lah sendiri dia beradab terhadap Imam Malik. Kan lagi Imam Ahmad dia beradab terhadap Imam Syafi'i contohnya. Siapa berani mengatakan semua tu? Ini ada. Memang kita ni akan orang kerana diorang ni imam-imam besar, so lebih mudah lah. Lebih mudah orang. Itu lah ya. Itu khusus tu iya. Itu khusus tu iya. Ataupun contohnya siapa berani mengatakan siapa Imam Razi lah contohnya dia beradab terhadap Imam Asy'ari dan lain-lain. Betul, dia beradab tu. Contohnya. Tapi itu tu semua tu sebenarnya menunjukkan kepada kita ni bahawa kritikan ataupun ketidaksetujuan lah tadi katakan terhadap pendapat guru itu indah semestinya melanggar adab. Malah dalam setting ilmu, artinya suasana akademik, menyatakan kesalahan kalau kita ni sudah membuat kajian yang mendalam dan setelah ini sukat dengan kaedah-kaedah ilmu, dengan dalil-dalil yang tertentu, dan ternyata dakwaan itu salah, menyatakan bahawa ia itu salah, sebahagian daripada tuntutan adab ilmu itu sendiri confirm. Dan adakah ia ada kaitan dengan hormat dan mahabbah ataupun cinta? Mana ada? Artinya
Indah semestinya apabila kita ni mentidakkan lah ataupun mengatakan apa yang disampaikan oleh guru kita ni tu salah. Indah pun menandakan yang kita ni tu membenci guru tu. Indah. Terus. Dan ini bawa kita ni kepada cerita yang tadi ceritakan dalam episod kritik itu kan mengenai Imam Syafi'i sama muridnya tu. Yang menyamal tu kan. Artinya diorang berdebat. Artinya perdebatan yang sangat hangat lah. Sehingga mungkin muridnya tu tema tu terasa hati dan menyamal. Dia datang beberapa kali. Imam Syafi'i datang melawat dan beritahu bahawa perkara tu ada kaitannya dengan mahabbah ataupun dengan cinta tu. Boleh kita ni bersetuju dalam masalah ilmu. Boleh kita ni saling kritik dalam masalah ilmu. Tapi adakah tu mengacau perhubungan dari silaturahim dan kasih sayang lah. Kasih sayang di antara guru dan murid? Sebenarnya indah. Sebenarnya indah. Bahkan barangkali disebabkan kasih dan sayang terhadap gurunya tu, ini nama gurunya ni dipandang serong lah di masyarakat. Sebab tu kita ditagurnya. Itu sebagian daripada proses pembelajaran itu sendiri. Kan untuk kita ni macam mengikut kaedah ilmu ni salah. So dihadapkan di luar guru tu kan. Dan atu lebih beradab. Berbanding contohnya depan gurunya ia diam, gurunya beradab. Tapi sudah arah publik di sana terpulang ia akan menyalahkan gurunya. Kan kurang adab kan. Artinya ia indah meletakkan kritikan itu pada tempatnya. Yes. Okay. Kan. Okay. Artinya atu di sana ia melanggar adab ilmu tu sebab ia meletakkan kritikan itu pada tempatnya. Ia malah membuat kritikan bukan pada settingnya yang sepatutnya macam tu. Artinya ada lagi satu adab lah. Artinya menyampaikan teguran ataupun dengan adabnya. Of course. Artinya yang perlu diingat ialah kita ni mengatakan bahawa kritikan itu satu budaya. Okay. Dan kritikan itu indah melanggar ataupun kritikan itu pada dirinya sendiri itu bukan satu perkara yang melanggar adab. Indah setuju terhadap guru itu bukan satu perkara yang melanggar adab. Tetapi yang boleh dikategorikan sebagai melanggar adab ialah macam mana caranya? Itulah. Artinya kita ni sudah set dan setuju bahawa kritikan indah melanggar adab. Tapi adab itu berkaitan dengan macam mana kita ni menyampaikan kritikan itu. Artinya adakah beradab kalau orang tu mengkritik dengan menggunakan perkataan-perkataan yang indah senonoh contohnya. Indah lah kan. Artinya dengan menggunakan perkataan yang lancang contohnya. Perkataan yang kasar. Indah lah. Mencela lah. Mencela contohnya kan, dengan celaan dan hinaan. Indah lah. Itu melanggar adab. Aku mengkritik. Bukan kritikan tu. Itu uslub ataupun gaya bahasa cara mengkritik itu. Ataupun contohnya ia mengkritik semata-mata berdasarkan kemarahan saja. Contohnya ia marah, kritiknya tanpa ada dasar keilmuan yang jelas. Atau of course lah kita katakan itu kurang adab. Tapi kritikan yang berdasarkan kepada kaedah ilmu, artinya bukan kerana hawa nafsu kah, bukan kerana for the sake of, contohnya semata-mata ada personal issue contohnya. Andang ini terpakai. Dan jika kritikan itu berdasarkan kepada ilmu dan kritikan itu menggunakan perkataan-perkataan yang sepatutnya, terhindar daripada celaan dan hinaan, dan itu ialah kritikan yang menepati syarat lah maksudnya, dan indah dikira sebagai melanggar adab. So itu aku rasa yang perlu diambil kira dalam ketanikan mengatakan adakah semua kritikan itu melanggar adab. Indah. Dan malah kritikan yang sering terjadi dalam budaya tradisi keilmuan Islam itu kebanyakannya ialah cuma itu. Artinya adakah indah tadi melihat macam Imam Darqutni menggunakan perkataan yang beruntuk hinaan kepada pribadi Imam Bukhari? Tidak. Ia sekadar menunjukkan dan menerangkan bahawa dalam hal ini aku dah bersetuju dan dalilnya sekian. Kemudian dikritik balik oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lepas itu kan. Dikritik balik saja. Artinya dikritik itu idea, bukan personal dirinya lah. Bukan dirinya tu kan. Dia pun sudah kan main fizikal ke apa contohnya. Itu bukanlah, itu pelanggar adab lah sudah. Itu jadi resist. Contohnya indah lah. Artinya kita ni sendiri tahulah bahawa kritikan itu ialah arah idea, view
opinion, pendapat dan lain-lain. Arah ideanya tu, bukan arah orangnya macam tu. So atau aku rasa perlu ditegaskan juga di sini kan, supaya indah orang kan iski-iski mengkritik sepatu saja. Tapi sebenarnya perbuatannya tu bukan kritikan yang melanggar adab, ataupun bukan tindakan yang mengkritik atau melanggar adab, tapi cara kritikannya yang melanggar adab. Atau aku rasa satu perkara yang perlu ditegaskan juga di sini. Satu lagi permasalahan yang timbul biasanya apabila berlakunya proses dialog lah. Kita ni label as dialog. Is kau belum sampai tahapku. Okay. Kau indah memahami apa yang aku faham. Seolah ada yang ia tahu, yang orang lain indah tahu. So tu apa lagi tu? So artinya macam kan didebatkan pun ataupun kan dikritikkan pun, ia indah kan valid lagi. Pasal awal sudah di shut off ya. Kau indah tahu apa yang aku tahu. Ya, ada dua kemungkinan tentang tu di sana. Sama ada memang ia jadikan itu sebagai alasan mengelak lah. Yang ada jawapan lah. Ya memang ada jawapan. Dan dia jika tu cut lah sejak. Cut bahawa so ini cut selain daripada adab tadi lah. Ya. Ia hampir pulang sebenarnya. Kira cut adab satu. Artinya cut adab itu membagi idea arah orang mendengar bahawa ia dalam hierarki ilmu berada di atas daripada orang kritik itu kan. Yes. Dan ini pun kurang lebih sebenarnya. Bila mana ia mengatakan bahawa levelnya alum sampai semata-mata lah pada dirinya, ia mengatakan cuma tu, ia macam mengatakan bahawa indah perlu dipursue lagi kritikannya ni, ataupun abaikan saja kritikannya, sebab levelnya alum sampai levelku. Artinya itu sebagai caranya untuk mengelak. Atau kemungkinan pertama lah. Kemungkinan kedua ialah macam yang kita kata tadi kan, kritikan itu mesti berdasarkan kepada dasar keilmuan yang jelas. Dan contohnya tiada orang mengkritik bukan berdasarkan kepada dasar keilmuan yang jelas. Orang awam lah contohnya kan. Dia sekadar orang dia puas hati dan cubanya ni kritikan pada suatu masalah yang contohnya masalah yang complicated lah. Sekali ia kan cuma mengkritik, ada rasanya akan join lah. Ia akan join. Ia akan ikut geng. So dikritiknya ulama besar lah contohnya. Atau orang gunanya shortcut lah untuk ia dikenali. So dalam hal itu tapi dalam masa sama perlu ditunjukkan juga dari segi mana ia alum sampai level itu. Ada penggunaan salah dari segi istilah, ada istilah yang alum faham, istilah basic yang alum faham, ada kesalahan basic yang dilakukannya. Artinya itu bila mana sudah dibawakan ke ruang awam, indahlah dapat tani mendakwa sepatu siang kan, tani mendakwa yang alum sampai level, tapi at least tunjukkan apa buktinya ataupun apa perkara yang menunjukkan bahawa orang ni alum sampai mana, alum layak untuk berbicara mengenai tajuk ni. Contohnya tunjukkanlah arah ruang awam itu. Cuba lihat ni, ia telah melakukan kesalahan ni. Dan kesalahan itu kesalahan yang simple dan basic lah, yang sepatutnya dilakukan oleh hatta sekecil-kecil penuntut ilmu contohnya. Artinya adakah cukup ia mengatakan dia sampai level? Indah. Artinya hatta ia mengatakan indah sampai level satu dakwaan. So dakwaan itu perlu kepada bukti. Jadi mesti datangkan bukti juga bahawa orang ni alum mencapai tahap yang sepatutnya kerana untuk bicara ni kerana cuba lihat ni contohnya. Cukup ia datang satu ke dua kan. Tak ada masalah. Tapi of course yang berkaitan dengan tajuk itulah, dengan dakwaan itulah. Bukan macam kata cerita sebelum ni footnote ke page number, kesalahan nahu kan contohnya. Itu indahlah. Atau kira sama je lah kisahnya. Ia terkeluar daripada tempat yang sepatutnya. Kan? Artinya kita ni bicara pasal topik ni, topik yang bukan nahu lah maksudnya. Tapi tiba-tiba mempersoalkan barista Islah baca tadi sini, Islah baca sini. Yang mana perkara tu boleh jadi pasal terlepas cakapkah dan lain-lain kan. So itu yang perlu diperhatikan lah. Artinya boleh jadi ada dua kemungkinan itulah. Yang penting semua dakwaan dalam ilmu perlu kepada justification lah. Atau penting. Okay. Cakap pasal justification kan, ada beberapa cerita lah di beberapa perguruan lah yang kurang lebih hampir juga macam jangan langgar adabnya. Okay. Kalau kau macam ni kau dikira langgar adab.
Itu macam tadi kau boleh sampai level aku. Okay. Dan satu lagi ialah jangan soal. Jangan pertikaikan. Ikut saja. Kan? Dengan apa tu? Dengan alasan atau kira termasuk daripada adab lah. Yes. Contohnya adab ilmu tu ataupun diorang fikir yang di antara adab untuk ilmu ialah jangan persoal. Jangan bertanya ataupun jangan soal. Jangan pertikaikan. Kali lepas tu contohnya didatangkan beberapa cerita-cerita lah ataupun ayat kah yang macam jangan bertanya sampai menyempitkan. Sebab tu. Ataupun macam macam kisah mengenai kerabau atau sapi kan. Apabila ditanya apa warnanya, dia beritahu, tanya lagi. Tanya lagi. So kata tu somehow dipakai juga di dalam setting ilmu juga. Ilmu dan kritikan tadi lah caranya. Okay. Dia diorang menggunakan contohnya ayat la tasalu an asya, contohnya intu bilakum tasukum. Kemudian ada hadis dia ingat dia punya matannya, tapi secara mafhumnya dilarang daripada kasratis soal kan, ataupun Bani Israel itu dilaknat kerana kasratu mas'alatihim ala anbiya'ihim. Artinya banyak mempersoalkan kenabian nabi-nabi durang kan, macam tu. Tapi aku rasa benda tu berbalik kepada kesalahfahaman terhadap terhadap nas-nas tu kan. Kan orang ataupun tadi katakan macam inilah sentimen bahawa dalam belajar untuk ilmu dilarang bertanya pun, dilarang bertanya soal menyoal lah kita ni kan, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kepada dalil. Apa dalilnya? Antaranya ya la tasalu an asya intu bidalakum tasukum, ataupun hadis yang Bani Israel itu dilaknat kerana banyak mempersoalkan para anbiya. Kali di sana kita ni mesti melihat balik, adakah kefahaman mengenai nas itu lurus untuk digunakan pakai dalam setting ni kan? Tapi kalau tadi lihat kepada syarah hadis itu ataupun kitab tafsir, tadi kan melihat bahawa di antara syarah ataupun tafsir daripada nas-nas itu yang disebutkan oleh ulama ialah kenapa mempersoalkan para anbiya. So di sini perlu kita ni tegaskan konteksnya. Konteksnya ialah mempersoal siapa? Mempersoalkan anbiya, para nabi-nabi. Dan kita ni mesti ingat bahawa nabi-nabi ni maksum, dan semua yang diorang cakap itu confirm lurus ataupun confirm wahyu daripada Allah Ta'ala. So melihat kepada konteks itu, yakni diorang itu mempersoal siapa? Mempersoal anbiya, para nabi, dan para nabi ni maksum, confirm sudah apa yang diorang cakap itu lurus. Sekali diorang persoalkan lagi, dalam hal ini memanglah dilarang. Macam mana pula yang akan mempersoalkan benda yang sudah lurus ataupun yang sudah confirm lurus. Contohnya tadi ambil saja kisah Bani Israel itu lah, yang mengenai apa tu namanya, mengenai apa tu ceritanya, mengenai lembu. Artinya Nabi Musa memerintahkan para Bani Israel untuk mencari seekor lembu, seekor sapi. Sekali diorang tanya lagi sapi itu macam mana sifatnya, dibagi sifatnya, diorang tanya lagi lepas itu sampai 3 kali kan, sehingga akhirnya memayahkan diorang terpulang. Dan ada satu kisah hadis Nabi SAW juga. Nabi berkhutbah mengatakan bahawa haji itu wajib. Kemudian bangun seorang sahabat bertanya, berapa kali? Sekali. Nabi menjawab ataupun Nabi menunggu wahyu, dan wahyu turun bahawa sekali. Dan kemudian timbul yang ataupun itu sebab timbul hadis yang mengenai Allah Ta'ala melarang daripada banyak soal itu. Tapi konteksnya yang perlu teringat di sini, konteksnya adalah soal kepada siapa? Kepada Nabi. Itu satu. Dan persoalan itu berbentuk persoalan terhadap perintah. Patutlah kepada nas satu semua. Kan kisah kisah mengenai sapi tadi. Apa yang dipersoalkan ataupun apa yang Bani Israel persoalkan? Yang dipersoalkan di sana ialah perintah itu sendiri. Nabi Musa cari sapi, awalnya cari sapi saja, sapi betina.
Kali diorang persoalkan lagi perintah tu. Ya, sapi macam mana? Apa sifatnya? Diberitahu sifatnya, diorang pelajari lagi apa sifatnya sehingga menyusahkan diorang sendiri. Sama juga tadi haji. Nabi SAW memberitahu perintah Allah Ta'ala bahawa haji itu wajib bagi semua kaum muslimin. Sekali ditanya berapa kali, pertanyaan berapa kali itu arah apa? Arah perintah. Tapi kalau kita lihat pada hadis-hadis yang lain, ada persoalan daripada sahabat arah Nabi juga. Contohnya tim Nabi SAW meletakkan tanaman atas kubur. Kali dilihat oleh sahabat bertanya juga arah Nabi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Mengapa menanam itu? Kalinya Nabi supaya tanaman itu berzikir dan mendoakan untuk mayat itu. Di sini dia pun ada larangan. Artinya dia pun ada timbul kad ataupun hadis ataupun ayat la tas'alu an asya'a in tubdilakum tasukum. Artinya adakah soalan itu secara mutlak dilarang? Macam ni saja. Adakah soalan kepada Nabi? Tadi ambil Nabi sini. Secara mutlak dilarang. Indah. Artinya semua soalan kepada Nabi itu dilarang. Indah kan? Artinya tadi lihat ada beberapa hadis yang menunjukkan sahabat itu pandai bertanya Nabi SAW. Dan Nabi jawab. Dan dah diikuti dengan amaran ataupun larangan. Ya. Tapi ada ni beberapa buah hadis, beberapa nas yang menunjukkan larangan. So tadi mesti lihat ia pada konteksnya. Dan ternyata konteksnya berbeza. Konteks larangan itu ialah persoalan atau persoalan arah perintah. Kalau soalan dan persoalan itu arah perintah yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya daripada Allah Ta'ala, dan persoalan itu ditujukan arah perintah itu sendiri, memanglah itu dilarang sebab ia akan menyusahkan. Perintahnya cuma ni, dipersoalkan lagi, makin sempit. Itu yes, dilarang. Tapi kalau dia soalan itu bukan berbentuk macam tu, ia kita tahu ia akan membawa implikasi terhadap perintah itu sendiri, malah sekadar bertanya kenapa, apa hikmah, contohnya yang ditanya sahabat tadi itulah, ataupun sebahagian daripada sahabat ada bertanya mengenai awal kejadian alam. Nabi jawab juga benda tu, sebab ia ada kaitan dengan perintah. Atau dalam konteks arah Nabi SAW sendiri. Dan Nabi ni kita ni maksum, dan tak ada salah. Tadi bayangkan kalau kita ni kan cuba memakaikan nas-nas tadi itu, larangan bertanya tu arah semua situasi satu, dan semua situasi itu tadi pakaikan arah orang yang indah maksum, indah ngam. Artinya hatta Ibn Abbas sendiri kan, bila mana ditanya apa rahsianya ia pintar ataupun berilmu tu, di antaranya lisan Saul, lisan yang sering bertanya. So dalam dalam setting ilmu sangat-sangatlah merepek lah kalau tanikan mengatakan dilarang bertanya ataupun dilarang soal, sebab soal dan tanya tu sebahagian juga daripada proses transfer of knowledge itu ataupun proses menuntut ilmu itu sendiri. Dengan tanya dan soal itu kadang-kadang membuka perbincangan ataupun membuka tajuk-tajuk yang mungkin terlepas pandang oleh guru itu sendiri, ataupun mungkin bagi guru itu benda itu jelas, bagi murid itu yang dia jelas. Dengan soalan dan pertanyaan menjelaskan lagi perkara yang mungkin bagi murid itu belum jelas, tapi bagi guru itu sudah jelas. Sebab tu, so sangat-sangatlah merepek lah kalau sekiranya kita ni kan memakaikan nas-nas berbentuk larangan terhadap menyoal arah Nabi, tapi dimutlakkan untuk semua. Maksudnya dimutlakkan untuk semua, dimutlakkan untuk semua situasi, dan dimutlakkan untuk hatta selain Nabi. Sangat-sangat lemah lah, ataupun sangat tidak berasas saja. Dan macam yang kita ni tadi, ia berdasarkan ataupun berasaskan kepada kesalahfahaman terhadap nas itu sendiri kan? Atau tadi jawab dari segi nas itu saja kan? Tadi nampak sendiri bahawa kalau tadi lihat nas itu bisa-bisa, dan tadi baca tafsirnya, tadi baca dia punya syarahnya, dari sana sudah nampak kepincangan sentimen itu. Artinya ia macam sangkaan yang terbina atas sangkaan lagi, sehingga mengakibatkan sentimen yang salah. Padahal ia bertentangan, sangat-sangat bertentangan dengan ruh ilmu itu sendiri yang menuntut kita ni untuk
sering bertanya, artinya kalau dia jelas tadi tanyakan sebab ini ilmu agama kan, artinya tadi kan mau agama tu jelas lah dalam kita ni sempurna lah. Secara sempurna tadi ngambil ilmu tu. So di antaranya lah kalau dia jelas ditanya. Yes. Okay, menarik pasal cakap pasal kemaksuman Nabi SAW. Dan kita ni dapati bahawa ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa para sahabat sendiri ada bertanya tadi ada bertanya. Dan ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa sahabat itu sendiri pernah menegur. Di antaranya ialah hadis yang pasal qasar. Hadis Zulyadain yang famous itu kan. Dan adakah itu boleh kita ini aplikasikan sebagai dalil terhadap budaya tagur-menegur atau kritik atau di dalam keilmuan Islam ni? Sudah tentu min babi aula au pelang. Artinya min babi aula. Kalau dia min babi aula atau dia daripada benda yang lebih utama. Kalau dia kita ni melihat bahawa hadis itu konteksnya ni hadis Zulyadain ni kita ni tadi. Dia pada suatu ketika Nabi SAW tu sembahyang asar berjemaah. Sekali lepas rakaat kedua ia bagi salam. 2 rakaat lah. 2 rakaat sajalah. Kan sepatutnya asar 4 rakaat kan. Macam tu. Jadi salah seorang sahabat Zulyadain bertanyalah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aqasuratis salatu am nasita? Adakah solat itu telah diqasarkan, yakni turun wahyu yang memerintahkan supaya solat asar itu dipendekkan jadi 2, atau am nasita, ataupun kau salah, kau lupa. Makanya Nabi SAW, kullu zalika lam yakun. Dua-duanya berlaku. Artinya dia juga ada turun wahyu. Dia lupa. Ya Zulyadain, bal nasita. Tu, kita ni lihat dia punya jawapan itu. Bal nasita, bahkan engkau lupa. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sekali Rasulullah bertanya sahabat yang lain, dan sahabat mengaukan yang lain, maka ditambah bangkit 2 rakaat lagi untuk menambah. Dari sini di antara isi yang dapat diambil ialah apanya Zulyadain itu. Pertama sekali, soalan Zulyadain itu valid di sini. Indah selepas itu Nabi itu kan membagi amaran kepada Zulyadain. Jangan lagi ditanya di benda tu. Jangan dipersoal. Indah. Soalannya valid. Ya, aqasaratis salatu am nasita? Adakah turun wahyu mengatakan solat itu dipendekkan? Kah engkau lupa? Sekali kan Nabi punya jawapan ialah dua-duanya berlaku. Dari turun wahyu, dia juga lupa. Zulyadain dengan kepintarannya mengatakan indah, engkau lupa. Bal nasita. Kenapa di sini para ulama mengeluarkanlah hikmah, ataupun kenapa Zulyadain itu confirm dengan secara yakin dan pasti cakap dah ya, confirm engkau lupanya. Kira kan ia bagi 2 pilihan tu, sama ada turun wahyu mengatakan dipendekkan atau lupa. Tapi dapat ia memastikan dan secara yakin lah bahawa Nabi SAW itu lupa. Macam mana boleh? Sedangkan ia baru sedangkan tiba-tiba atau jualah ia punya baru. Konteksnya ia baru masuk Islam. Maka para ulama menjawab bahawa kerana ia tahu pada ketika itu yang mustahil secara logiknya. Dari segi hukum akal lah maksudnya. Mustahil bahawa Nabi SAW itu sebagai seorang Rasul yang menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala lupa turun wahyu. Artinya mustahil benda tu. Mun turun wahyu benar nyuruh sembahyang asar jadi 2 rakaat, mustahil Nabi kan menafikan. Dia akan cakap kullu zalika lam yakun. Mustahil akan menafikan. Jadi yang tinggal hanya satu kemungkinan saja, which is lupa. Dan benar pada ketika itu Nabi itu dilupakan oleh Allah Ta'ala kan? Dan itu kalau cuma tu diperbolehkan, dia ada keindah amaran datang Rasul Zulyadain, lepas itu melarang ia daripada buat itu lagi, dia juga ada. Artinya itu ialah sesuatu yang dilakukan terhadap Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang maksum. Maka apatah lagi bagi yang tidak maksum. Cumanya itu tu lagi sekali tadi tegaskan tadi, cuba lihat uslub Zulyadain itu dalam bertanya kan. Artinya bertanya dulu, kemudian diberitahunya bernasita. Dan ini bertentangan dengan sebuah hadis lagi yang lain. Tema tu Fathu Makkah. Ada seorang ini berdiri mengaga Nabi
sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang, sekalinya orang itu ittaqullahnya ya Muhammad. Orang itu mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Artinya ia akan mengingati kononnya lah, menagur dan mengingati Nabi bahawa berlaku adilnya dalam terhadap harta rampasan itu. Dan Nabi SAW tema tu murka dan keluar hadis mengenai Khawarij itu. Daripada anak keturunan orang ini nanti akan keluar satu kaum bla 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 yang sekian-sekian sifatnya lah, yang buruk itulah kaum Khawarij itu, dan benar ada. Jadi kalau tadi lihat di sini bezanya dari segi apa? Adakah dari segi India boleh menagur, India jua. Tapi dari segi uslubnya, macam mana boleh ia kan menyuruh, memerintahkan Nabi itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Satu. Yes. Kan? Artinya uslub yang digunakannya sangat-sangat indah patut. Sepatutnya ditanya juga saja. Kan? Artinya, wahai Rasulullah, kenapa cuma ni? Kenapa sebabnya? Benda tu main arah tadi yang cara bertanya, cara apa namanya itu, mengkritik dan menegur tu. Di sini bukan mengkritik lah, of course lah. Ia lebih kepada bertanya dan menegur. Menegur tu. Tapi itu dalam konteks dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni cuba apply arah yang indah maksum. Maka lebih utama lagi lah, lebih orang terlebih-lebih lagi lah benda tu bagi yang indah maksum. Mun arah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun benda tu berlaku dan memang ia boleh berlaku lah. Maka apatah lagi arah yang indah maksum, para ulama baik lah kan, para sahabat atau para sahabat lah. Artinya salah seorang rakyat Sayyidina Umar pernah menegur Sayyidina Umar dalam satu hukum ataupun dalam satu qada ataupun keputusan penghakiman yang dibuatnya, dan memang ternyata Sayyidina Umar mengakun tema tu. Adakah ia menegur orang yang menegur ia tu balik? Tidak, mana ada. Kan artinya tu sahabat. Ya orang sehampir-hampirnya orang kepada Allah Ta'ala selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih-lebih lagi yang selepasnya lah. Macam tu. Jadi ia menegaskan balik kita ni punya kaedah tadi, yakni kritikan dan teguran arah para ulama dan guru tu bukan perkara yang melanggar adab dan salah, tidak. Tapi yang perkara melanggar adab dan salah tu ialah arah cara tu, cara, dan adakah ia didasari di atas kaedah ilmu yang tepat. Itu saja sebenarnya. Jadi mungkin itu menjawab soalan yang tadi itu kan, artinya mengenai misconception lah mengenai itu tu, adakah kritikan dan indah setuju terhadap guru tu semestinya satu perkara melanggar adab. Nah, indah. Tapi ketidaksetujuan dan kritikan yang caranya indah ngam, yang kasar dan membabitkan perkara-perkara yang indah berkaitan dengan ilmu, dan itu baru dikira sebagai melanggar adab itu. Okey. Kita ni balik semula ke hadis Zulyadain direct. Kita ni cakap tadi bahawa Zulyadain atau tema tu konteksnya ia baru masuk Islam. So artinya adakah kita ni boleh balikkan kepada perbincangan awal tadi mengenai hierarki orang yang menegur ni. So artinya walaupun tak orang tu contohnya orang barulah, orang baru belajar ke apa, tapi ia mempersoalkan ataupun ia menegur kan gurunya tu, ataupun siapa sajalah yang mungkin di atasnya lah, yang di atasnya lah. Adakah dapat kita ni apply kisah Zulyadain ni yang masa tu ia baru masuk Islam? Yep. Kalau aku baik aku pasal kita ni bukan melihat kepada hierarki. Tema ni kita ni bukan melihat kepada hierarki, ya barukah, ya lamakah, ya murid barukah, ya murid lamakah, bukan itu. Ya muda kah tua kah, bukan itu. Tapi yang dilihat ialah isi dakwaan itu. Adakah ia something yang simple sampai orang yang baru pun tahu, ataupun ia something yang berat? Kalau something yang simple, orang baru pun tahu, so artinya memang pada haknya ia akan menegur barang itu. Perkara yang memang
dipelajarinya as contohnya pemula lah dalam tradisi keilmuan agama ni. So macam mana? Malah kalau kita ni kan go on beyond that. Hatta dalam perkara yang complicated lah contohnya. Tapi mun dia valid benar. Valid dia soalannya tu, then ada sebab untuk kita ni menafikan dan men-shut down kan. Artinya tani tolak tepi dululah. Tu level apakah dan lain. Tapi tani fokus saja dulu arah isi pertanyaan dan bantahannya tu. Dan itu salah satu juga daripada adab dalam ilmu tu. Apabila ada berlaku pertembungan di antara qaul, ideas, opinions, pendapat, yang dilihat itu arah tu apanya, bukan siapa orangnya. Kan? Atau artinya mun dia valid benar. Mun dia valid cakapnya tu, dan apa sebab untuk kita ni kan mempertikaikan pulang dirinya kan. Kita ni melihat arah apanya contoh. Dan ani mengingatkan aku benar-benar arah apa yang pernah diceritakan oleh Syekh Hamzah Rashid dulu di Jordan temia mengajar. Ia ada bagi nasihat pelangnya, kalau kamu nanti jadi gurunya, kamu mesti anggap setiap seorang daripada orang yang kamu ajar itu seolah-olah ulama yang paling alim dalam bidang yang kamu ajar itu. Supaya apa? Supaya kalau tiada timbul soalan ataupun timbul persoalan dari durang, ada durang persoalkan, kita ni akan ambil perhatian. Indah kita ni orang meremehkan setiap soalan dan setiap persoalan, setiap teguran ataupun apa sajalah yang datang dari durang itu akan membuatkan tadi lebih humble dan lebih terbuka untuk menerima semua tu. Dan kalau ikut ceritanya lah, artinya ia punya testimoni lah secara peribadi, ia punya pengalamannya dengan ia membuat macam tu, beberapa kali sudah ia menghadapi soalan-soalan yang ia indah pernah terjumpa arah kitab-kitab yang besar atau ulama-ulama yang paling alim dalam bidang itu. Berkatnya ia humble ataupun open itulah. Sebab itu tu kan, kalau tadi lihat orang in the scheme of things lah saja, orang tadi lihat secara umum saja, boleh ke Allah Ta'ala mengurniakan ataupun melalukan ilmu tu melalui orang yang lebih rendah dari kita ni. Boleh kan? Artinya benda tu indah mustahil. Boleh jadi macam ditaufikkan dia orang atau Allah Ta'ala milih orang ni sebagai jalan ataupun sebagai perantara untuk kita ni beluris sesuatu ilmu tu, walaupun dia lagi rendah dari kita ni, jauh lah. Boleh. So sebab tu dalam perbincangan ilmiah ataupun apa sih wacana ilmiah lah, yang dilihat itu arah ia punya isi tu. Apanya tu? Apanya? Adakah valid keindah bandar dari segi ilmu? Adakah ada keindah bandar kesalahan dalam ia punya perkataan itu? Munada dan apa alasan kita ni untuk men-shut down ia, menolak semata-mata berdasarkan kepada ia punya dirinya lah, personalnya. Ini aku rasa satu kaedah yang penting lah juga dalam ilmu tu. Tadi dia melihat kepada siapa yang bercakap tu, tapi tadi melihat kepada apa yang dicakapkannya tu. Be objektif lah. Ya. Dalam hal kritikan ini. Lurus kan. Ini itu tu. Ini yang diceritakan tadi tu lah, yang Sayyidina Umar. Bila mana ada rakyat biasa. Rakyat biasa. Khalifah. Bukan sahabat, bukan orang mufti, bukan. Ia sekadar rakyat biasa saja. Ia tiba-tiba membuat satu keputusan dalam mahkamah penghakiman. Sekali ditagur oleh rakyat biasa. Yang bukan ulama, bukan orang yang mengajar di zaman itu lah. Dan Sayyidina Umar mendengar dan memikirkan balik, mereview balik, dan ternyata ia salah, ia mengaku ia salah, dan orang itu benar. Tiba-tiba tu juga ia ngaku. Tak ada masalah. Dan dia akan mengatakan, kau rakyat biasa, kau siapa? Kau ulama. Kau ulama kau bukan. Ini juga ia melihat kepada tua, ia punya isi itu valid tidak, dan ternyata valid. Dan bila mana valid, dan apa alasan untuk tadi menolak kan? Satulah. Artinya terhadap diri orang yang ditagur pun, dikritik, mesti ada juga humbleness atau kan? Of course. Untuk menerima teguran atau? Ya, of course. Dan sebenarnya daripada adabnya terhadap
nilai ilmu tu tadi memang sepatutnya jadi macam tu. Lurus. Tu nah, without being defensive lah. Ya tu nah, itu poin yang penting tu. Kan artinya Masya-Allah. Konsep utama ialah pengagungan terhadap nilai ilmu tu. Siapa yang ada benda ni dalam dirinya, mana lagi akan melihat siapa orang itu yang melakukan itu. Tapi yang melihat kepada nilai ilmu yang keluar daripada perkataan orang itu. Yes. Itu yang adab sebenar. Kan kalau tadi balik semula lah kepada essence of adab itu, atu kan. So atu adab sebenar. Bila mana ia dapat nyorang objektif sampai cematu sekali dalam rangkanya untuk memuliakan dan meninggikan nilai ilmu itu. Sehingga ia dilihat kepada orang ni. Ia lihat kepada apanya. Bila disukat dengan ilmu, valid ke tidak valid. Dan mun cuma tu orang Arab alal ain waras lah, di atas mata dan kepala aku. Artinya oleh sebab ia something yang ilmiah dan valid secara ilmu, dan diletakkan dan dimuliakan, dihormati atas kepala walaupun dia keluar dari mulut siapa saja. Dan aku melihat barang ini ia penting dan bagus untuk diterapkan ataupun bagi tulab penuntut untuk menyemaikan lah tindakan ataupun objektiviti ataupun perbuatan dalam humbleness tadi, macam kau cakap tadi, jangan lihat anggap semua kawan kah, student kah atau sebagai ulama. Apabila persoalan yang datang, kita ni dapat istifadah sebenarnya. Which is di antaranya ialah aku melihat lepas persoalan itu timbul, dan kita ni tahu ada masanya kita ni tidak dapat jawab pun persoalan itu. Di atas keterhadiran ilmu tu, ilmu yang kita ni perolehi. Dan dengan kita ni merendahkan diri, kita ni akan balik semula, belajar balik, revision, rujuk buku ni, sehingga kita ni tu menjadi seseorang yang tekun terhadap ilmunya tu. Which is itu salah satu kesan lah sebenarnya daripada adab kita ni terhadap ilmu tu. Dan aku melihat dari sana puncanya datang keberkatan ilmu tu. Sebagaimana yang selalu dicakap adab itu membawa berkat. Terus. Dan tu yang menjaga adab itu membawa berkat. Dan itu tu yang orang dah sadar, adab di antara adabnya ialah ni. Ni. Orang fikir cium tangan saja. Datang awal. Yang mana tu sebagian dari adab lurus. Tapi in the bigger scheme of things, tu tadi mesti tahu konsep atu dulu kan. Konsep atu yang diangkat dan kita ni mesti hadam lah benar-benar sehingga tadi punya proses untuk ilmu tu mau berkat macam tu. Ya benar-benar. Okay. Maybe satu perkara last saja. Aku rasa ni banyak orang mungkin terkeliru sebabnya kita ni tadi apa tu namanya, kita ni tadi cakap pasal gaya kan, cara kritik dan lain-lain kan. Mungkin kadang-kadang bila orang mendengar itu, orang akan cuba mengapply itu arah perbincangan sesama ulama ataupun sesama student. Dalam perbincangan ini ia ada menggunakan perkataan-perkataan yang sepatutnya. Dia melanggar, artinya dia dapat dipakai di orang ini. Tapi tadi mesti ingat juga bahawa ideally benar bahawa uslubnya mesti uslub yang sesuai dan orang indah terlampau lancang dan lain-lain. Tapi tadi mesti ingat juga bahawa sebagai manusia, walaupun ulama, walaupun student tulabul ilm, diorang pun ada masanya terbawa dengan kehangatan perbincangan itu, sehingga mungkin terkeluar perkataan-perkataan yang dirasakan indah sepatutnya. Tapi adakah itu boleh menjadi sebab untuk kita ni orang meninggalkan, mengignore secara kesemuanya perbincangan itu indah sepatutnya? Artinya kita ni mesti juga perjuangkan dan pertahankan lah dat perbincangan itu. Jangan orang pasal butthurt, pasal terasa sekali orang awak kira terlepas dia dari mulutnya kerana kehangatan perdebatan itu kan, terlepas dia dari mulutnya satu perkataan yang mungkin dia sepatutnya, dan orang terus tadi awalnya bahawa sudah tak berarti dengan sini dia sudah dapat. Artinya kita ni kan mau pursue juga benda tu, walaupun artinya selepas habis selesai dan tadi minta maaf dan lain-lain. Atau aku rasa satu perkara yang penting lah juga untuk difahami, sebab manusia
Biasalah. Biasa. Unless benda tu disengajakannya dan ada caranya. Atau lain lah. Itu memang lah boleh lah kita ni orang sudah tah benda ni akan bawa apa manfaat. Tapi mun orang terlepas cakap dan lain-lain tu daripada sekadar kemanusiaan tani lah macam tu. Okay, so kesimpulannya perlu untuk faham konsep utama adab itu untuk kita ni faham cuma nak meng-apply adab itu dalam semua aspek pembelajaran dan pengajaran tani ataupun apa sajalah yang kita ni lakukan di atas nama ilmu itu. Macam tu. Dan perlu juga barang ini pemahaman terhadap adab ini perlu disemaikan awal di dalam diri para tulabul ilm. Terus supaya apabila keluar nanti di satu hari nanti insyaallah keluar menjadi face agama tu kan di kalangan masyarakat, indah akan berlaku mengeluarkan kat-kat seperti yang indah ilmiah tu lah. Yang indah ilmiah tu. Dipersoalkan terpulang adabnya. Dipersoalkan terpulang macam tindakan-tindakan teguran apa tu. Dan seperti biasa semua yang kita cakap ni semuanya untuk mengiringi diri penuntut ilmu atau supaya indah akan walk alone. Dan agar kita ni semua sebagai student ni sentiasa mendapat victory through harmony, Victoria Concordia Crescent. Dan glory belum ada kurangnya dari belum ada. Kan glory hari lain barangkali insyaallah. Mungkin itu saja untuk episode ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar kita ni. Dan macam biasa kali dulu macam biasa kalau ada kritikan, masukan dan bantahan, silakan sangat-sangat dipersilakan. Kami ada buka gelanggang. Kami buka gelanggang. Sama ada gelanggang itu terbuka, maksudnya through DM ataupun gelanggang tertutup through NGL. Semua tu ada dalam link yang kami sertakan dalam link tree kami. So itu saja kali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.